A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat diberikan peluang untuk bersiaran secara langsung, dan pastinya ada yang ramai yang tertunggu-tunggu, ramai yang menantikan program pada pagi ini. Jadi saya kena minta maaf kepada semua atas kelewatan siaran yang agak terlewat daripada jadual janji pukul 11, tapi hari ini terpaksa mula lewat sikit daripada biasa. Tapi apa pun, takwimnya tetap ada, jangan bimbang, tetap akan diteruskan seperti biasa. Cuma takwim kerja-kerja saya yang ada sekarang ni pun nak kena diatur supaya dapat disesuaikan dengan kerja-kerja semasa sekarang ni. InsyaAllah kita akan perkemaskan lagi takwim ni sampailah kita akan dapat satu timing yang sangat-sangat cantik. Mungkin kita kena mulakan dalam pukul 11.30 pagi ke, mungkin kita lepas ni kita kena fix, sebab semalam duk cadang-cadang dah pukul 11 tu duk nampak dalam pukul, selalu kita mula pukul 10.10 pagi, so mungkin kita nak elak lewat kepada 11 pagi, tapi nampak gaya pukul 11 pun kadang-kadang kerja tu tak selesai lagi, so mungkin kita kena genjak kepada pukul 11.30 pagi. Cuma risaulah, ada orang yang nak masak, ada orang dah tanya siapa nak masak. Jadi benda-benda tu kita kena raikan kita kena hormati. Semua orang ada jadual dan takwim yang berbeza. Saya pun tak boleh nak kena tetapkan satu ketetapan yang boleh senangkan semua orang. Jadi masing-masing kena bertoleransi dalam semua urusan ni. Jadi yang mana ada keperluan untuk menonton secara live, dan di situ kita raikan, ada conversationnya, ada komunikasi dua halanya, ada soal jawab yang kita boleh terus bagi jawapan. Siapa yang tak sempat nak join secara live, jadi kena cari jalan macam mana nak tengok siri ulangan dia. Dan sebenarnya saya suka sebab apa? Sebab ada daripada kalangan-kalangan kita ni hari ni yang saya perasan dah ada yang ulang balik episod TT episod 1. TT episod 1 ni rasanya daripada awal PKP tu. TT episod 1 TT episod 1 ni bulan 3 tak silap saya. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang dah recap balik program daripada hari pertama yang kita start untuk bicara Iqra'. Apa tu Iqra'? Jadi yang ni saya ucapkan tahniah kerana ada daripada kalangan-kalangan sahabat-sahabat yang berusaha mencari kembali ke mana dan di mana kelas-kelas yang sebelum ni. Sebenarnya adalah satu bentuk nota yang kita simpan lama dah dulu. Jadi nampak gayanya benda ni kita nak kena mushafkan lah. Kita susunkan balik nanti supaya mudah untuk sahabat-sahabat gunakan dan manfaatkan apa yang kita dah pernah sampaikan dulu. InsyaAllah daripada 60, hari ni 65 episod ke-65, jadi dah 65 episod. Saya jangka mungkin episod ke-90 nanti ada lagi 25 episod ke, mungkin kita akan teruskan secara live, dan kemudian mungkin kita akan dah masuk bulan Januari tahun depan, dah banyak kerja-kerja yang kita nak kena lihat. Apa pula 2021 janjikan ataupun sediakan cabaran-cabaran yang akan kita hadap pada tahun depan. So kita tak boleh nak kata kelas ini akan terus sepanjang masa live-nya setiap hari. Kita dah kena mula bersedia dengan cabaran-cabaran yang mendatang lah. Tetapi begitulah kita, Al-Quran tetap ada, Al-Quran tetap kekal depan mata, tausiahnya tetap sama, ayatnya tetap sama, surahnya masih lagi sama, tidak ada perubahan setitik pun, melainkan dia adalah satu bentuk peringatan yang kekal dalam rumah kita. Tanggungjawab kita adalah bagaimana untuk beramanah dengan Al-Quran tersebut, untuk kita mencari jalan untuk memahaminya, dan kemudian untuk kita koreksi diri kita sesuai dengan kehendak masa. Sebab ada orang ketika ini, kita bagilah apa pun ilmu, kita sampaikanlah nasihat, kita berilah tausiah, kita berilah peringatan, sedikit pun tak masuk kat telinga dia. Sikit pun tak masuk kat telinga dia. Dan benda tu
cuma akan datang balik kepada dia once bila berlaku sesuatu ujian, musibah, keadaan di mana dia teringat balik pesanan kita. Dia mungkin teringat balik apa yang kita pernah sampaikan dulu. Di situ dia mungkin akan datang kembali mencari kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan sedikit sebanyak nasihat. So di sini adalah benda-benda yang kita kena faham. Begitulah sikap manusia. Mereka tidak boleh berubah dengan segera, melainkan mereka memerlukan masa dan menilai pilihan-pilihan yang juga ada di depan mata mereka. Kadang-kadang peluang itu datang ketika manusia tak bersedia. Ada manusia dapat peluang ketika masa dan waktu ketika yang tepat dengan keinginan dia. Ada masa Al-Quran itu sampai betul-betul waktu di mana dia memerlukan petunjuk dan hidayah. Ada orang Quran itu depan mata, lalulah ilmu tu macam mana sekalipun, tetapi kerana tidak minat, kerana tidak suka, kerana tak nak ambil tahu, ignorance, kerana sombong lagi, mungkin waktu itu ayat Al-Quran yang 6236 ayat tu sikit pun tak memberi kesan kepada dia. So kita tak boleh nak mengatakan dia itu adalah orang yang Allah telah jadikan dia sebagai ahli neraka. Cuma waktu itu hidayahnya belum betul-betul menusuk hati dia dan dia sendiri pun tidak mencari dengan kehendak, dengan kemahuan yang kuat. So di sinilah kita punya peranan sebagai orang yang dah mempunyai kemahuan untuk berubah, keinginan untuk menjadi lebih baik. Kerja kita adalah teruskan dengan uswah yang istiqomah. Quran memberikan kita hudan, petunjuk. Dia dah bagi kita sirat. Tanggungjawab kita adalah untuk kekal berada di atas sirat tersebut. Siratal mustaqim. Duduk dengan lurus, dengan jelas, dengan istiqamah. Sampai satu masa, kita ini akan jadi orang yang menunjukkan pula kepada jalan yang lurus. Itu, kalau kita baca surah-surah sebelum ni, suka saya nak nampakkan. Sebenarnya anatomi Al-Quran ini adalah berdasarkan keyword. Ini yang mahalnya tentang Quran. Dia memiliki satu perkataan yang khusus yang Allah pilih ayat tersebut untuk menyampaikan maksud tertentu. Maksudnya, Allah tak saja-saja gunakan perkataan itu dengan sia-sia. Ini benda yang kita nak kena faham. Contoh, bila Allah bagi satu perkataan itu, contoh yang nak menampakkan siapa kita dari segi perangai. Bila Allah gunakan perkataan-perkataan yang menampakkan habit kita, Allah gunakan perkataan khusus seperti lalai. Dalam Quran Allah gunakan perkataan ghafilin. Orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai ni dalam sesetengah terjemahan ada yang diterjemahkan orang-orang yang lengah. Dia tak terjemahkan sebagai orang yang lalai. Dia terjemahkan mereka ini adalah orang-orang yang lengah. Ada yang mereka terjemahkan bila lengah dalam bahasa Melayu, dalam maksud lain bahasa Melayu, orang yang tangguh. Jadi diterjemahkan tangguh pula. Tapi perkataan Arab dia tetap sama. Lalai. Dipanggil ghafilun. Kadang-kadang ada ghafilin. Di situ ada satu perkataan yang boleh diterjemahkan dalam banyak makna bahasa Melayu. Tu Allah tak salah memilih perkataan tu. Allah menggunakan perkataan yang tepat, tetapi dia mampu mendefinisikan dalam banyak underlying reason. Ni kita panggil underlying reason ni maksudnya rationality. Di situ kita boleh tengok contohnya. Kenapa kadang-kadang kita terjemahkan dia sebagai tangguh? Sebab apa? Kadang-kadang kita ni orang yang lalai kerana kelalaian kita itulah kita bertangguh. Tahu, kita maklumat depan mata, hidayahnya, Al-Qurannya, even Quran itu depan rumah, kita tangguhkan diri kita daripada mendekati hidayah tersebut, petunjuk tersebut. Kita yang bertangguh-tangguh. Kita yang melengah-lengah. Berlengah-lengah dengan benda tu. Tak apalah, nantilah. Esok pun boleh baca, lusa pun boleh baca, tahun depan pun Quran tu macam tu lagi. Dia tak ke mana, kan? Sempat lagi, muda lagi. Kadang-kadang itu antara perangai-perangai kita. Tapi di situ tidak bermaksud lalai. Dia cuma menjadi orang yang bertangguh, orang yang berlengah-lengah. Semua itu berlaku kerana kelalaian kita dalam mensyukuri nikmat Al-Quran. Inilah antara kelalaian kita yang paling besar. Kelalaian kita dalam kita nampak benda itu ada nilai, ada harga, tetapi kita leka.
Lalai pun adalah leka. Ini perkataan bahasa Melayu. So, ini cantiknya bahasa Arab. Bahasa Arab, satu ayat, satu perkataan, satu perkataan, kita boleh nampak pecahan dia. Ada lebih kurang, kadang-kadang tu satu perkataan itu ada 80 makna. Hebatnya bahasa Al-Quran itu. Dan di situlah kita jangan jumud. Ni satu benda yang kita nak nampakkan, jangan jumud. Jumud ni bermaksud jangan kita dah baca satu terjemahan Al-Quran, so kita fix dengan satu perkataan tersebut sampai kita tidak boleh membuka lebih luas lagi apa mesej Allah itu kepada kita. Jadi di sini kita kena jadi orang yang bijak membaca Al-Quran sesuai dengan zaman, masa, fasa, keadaan yang Allah sudah sediakan kepada umat-umat terdahulu dan umat yang mendatang. So pada umat terdahulu bahasanya begitu, sesuai dengan zamannya begitu. Zaman kita sesuai dengan zaman kita. Contohnya, saya dulu belajar waktu tahun 2003 dulu, 2003, lama dah rupanya 2003, tua dah. Waktu tu saya masuk dalam urusan fiqh, kita belajar fiqh muazanat dan fiqh waqi'. Ni istilah-istilah lah, kalau cerita dengan orang mungkin tak berapa nak perasan. Apa tu fiqh muazanat dan fiqh waqi'? Fiqh muazanat ini fiqh pertimbangan, daripada perkataan dipanggil kita panggil, kalau ikutkan mizan lah. Mizan itu timbang, kita panggil neraca. So muazanat ini bagaimana kita nak mempertimbangkan sesuatu hukum tu, tu dipanggil fiqh muazanat. Dalam fiqh muazanat kita nak meletakkan satu, dia ada uruf. Uruf ni dipanggil fiqh waqi'. Uruf ni dipanggil suasana, keadaan, budaya sesuatu tempat. So dalam kita nak meletakkan sesuatu benda, hukum itu, kita kena tahu benda apa yang ada dan sesuai pada keadaan dan ketika itu. Ni fiqh muazanat dan fiqh waqi' ni memang rapat. Kita nak letakkan hukum, ini fiqh kata macam ni. Fiqh ni pula adalah kefahaman. Kita ni duk dengar fiqh ni, fuqaha ni apa semua. Fuqaha tu orang-orang yang lebih faham. Mereka lebih memahami Quran, memahami hukum, lalu mereka adalah orang yang layak untuk menjatuhkan hukum. Itu dipanggil fuqaha. So kita pula ni orang awam. Ada orang letakkan ini golongan yang faqih, ini golongan yang awam. Orang ni diletakkan orang-orang masyarakat yang biasa. Jadi untuk mengelakkan masyarakat ini jadi keliru, lalu dipakaikan sesuatu hukum itu sesuai dengan uruf mereka. Jadi kalau kata kita menggunakan mazhab Syafi'i, kenapa? Sesuai dengan keadaan dan keterbukaan kita. Kita tak nak masalah tu timbul. Itu contoh kalau kita sembang pasal fiqh. Jadi yang saya nak nampakkan, bila kita menggunakan perkataan-perkataan tertentu dalam Al-Quran, sebenarnya dia menentukan tujuan dan kenapa Allah turunkan sesuatu perkara itu sesuai dengan zaman. Zaman kita, zaman yang lebih mencabar. Zaman kita, kalau zaman Nabi tak ada dadah. Mana kita tahu tak ada dadah? Kan? Cuma mungkin istilahnya bukan dadah, dipanggil maksud lain. Dan mungkin bendanya bukan dalam bentuk serbuk. Dia mungkin dalam keadaan yang lain, dalam keadaan yang mampu untuk memabukkan. So itu dipanggil istilah Allah mengharamkan sesuatu yang memabukkan. Dan itu yang digunakan pada hari ini. Dikiaskan kepada dadah itu adalah sesuatu yang memabukkan dan mendatangkan kepada sesuatu bencana yang lebih buruk, mudarat yang lebih besar. Itu disebabkan dadah tu jadi haram, sama hukumnya seperti mabuk. Contoh, di situ kita nak meletakkan satu hukum. So ini benda yang besar lah dalam perbincangan fiqh. Cuma yang nak dinampakkan di sini, bagaimana kita nak menerima sesuatu perkataan yang Allah beri itu sesuai dengan apa yang telah pun Allah nak kita faham pada zaman kita. So ada 6, 2, 3, 6 ayat. Adam diajar dengan kalimah. Kalimah taubat itu menyebabkan Adam diterima Allah taubatnya, lalu dia pun dikeluarkan daripada syurga. Sebelum Adam menerima kalimat, Adam diajarkan nama-nama. So nama-nama ni adalah satu yang penting untuk kita semua tahu. So hari ni saya bawa satu nama yang kita semua kenal. Nama apa? Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim ni boleh kata semua orang lah. Kalau kata kita ni daripada kecil sampai besar, tak adanya yang tak diajarkan atau diperkenalkan dengan kisah Luqmanul Hakim. Kalau nak test benda ni betul atau salah, tanya anak sendiri, kenal tak Luqmanul Hakim? Kalau dia tak kenal, then something wrong. Maksudnya ada benda yang tak disampaikan kepada dia. Jangan marah dia.
Sebab apa? Sebab anak tu dia tak menerima maklumat tersebut. Kita yang bertanggungjawab menyampaikan maklumat. Kalau cikgu sekolah tak sampaikan, ustazah tak sampaikan, anak mungkin lupa. Tugas kita dan tanggungjawab kita menyampaikan dan mengingatkan. So kita jangan cepat-cepat terpuruk. Ni kenapa ni tak tahu benda ni? Benda kecil pun tak tahu. Benda ni wajib tahu. Kita ni jadi mak bapak yang kira nak mengarah je. Kira tahu benda, nak menyampaikan benda, asalkan dia dah dapat kat sekolah, kita rasa benda tu dia dah wajar tahu, wajib tahu, patut tahu. Di situ kesilapan kita sebagai ibu dan bapa. Kita kena menilai sesuatu perkara itu sesuai dengan keadaan anak kita. Okey, ni fiqh. Fiqh ni sesuai dengan keadaan anak kita. Jadi kalau kata anak kita adalah anak yang tidak mendapat pendidikan yang sempurna di sekolah, ni ceritanya hari ni cerita homeschooling. Kita di rumah, anak-anak kita di rumah, ibu bapa di rumah. So tanggungjawab sekarang ni parenting itu adalah kepada kita dalam urusan pendidikan anak-anak. So kalau kita gagal mengajar anak-anak kita benda-benda yang wajib mereka faham, mereka tahu asasnya daripada Quran itu, benda itu sepatutnya kita kenalkan. Okey, so Luqmanul Hakim semua orang kenal. Cuma hari ni saya nak twist sikit. Apa nak twistnya? Biasa dan kebiasaannya, kita baca Quran, semua orang akan relatekan ayat Al-Quran ini akan mengatakan pesan Luqmanul Hakim kepada anak. Kan kita akan baca ya bunayya, banyak ayat kita akan baca wahai anakku, wahai anakku. So itu dalam Quran fix. Adakah saya membawa sesuatu yang lain? Tidak. Sebenarnya kenapa saya nampakkan pesan Luqmanul Hakim kepada ibu dan bapa? Sebenarnya anak tu tadi akan jadi ibu bapa tak? Anak tu tadi pun akan jadi ibu dan bapa. Anak tu tadi pun akan membesar dan dia pun akan menjadi orang yang memegang amanah, peranan, fungsi sebagai seorang ibu dan bapa. Cuma kita nak kena faham, kenapa kita nak nampakkan pesanan ini diberikan kepada ibu bapa? Allah ni dia sangat halus. Tahu. Siapa yang mengenali Allah? Kenapa saya kata siapa yang mengenali Allah? Bermaksud ada tak di kalangan kita yang tidak mengenali Allah? Ada. Bermakna ada di kalangan kita yang mungkin tak pernah pun memperhalusi sifat-sifat Allah. Dia tahu 99 nama-nama Allah. Tetapi berapa ramai daripada kalangan kita yang betul-betul tahu, faham, jelas dan mampu untuk apply 99 nama Allah tu dalam kehidupan harian. Berapa ramai daripada kalangan kita yang kenal Allah itu sangat rapat, very attached dengan Allah. Kita rasa keberadaan Allah itu dengan kita. Kita buat apa pun, kita tahu Allah tahu tentang apa kita cakap, apa kita tengah buat. Kita rasa perhatian Allah tu kepada kita sangat-sangat besar. Tapi benda tu hanya apabila kita kenal sifat-sifat Allah yang hidup dalam jiwa kita. Kebanyakan daripada kita kata kita kenal Allah, kata kita beriman dengan Allah. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita, termasuk ibu dan bapa sendiri, yang yakin dan pasti boleh menyampaikan kepada anak bagaimana nak menerangkan kepada anak tentang Allah. So banyak benda yang kita kena korek diri kita balik. Tanya dulu diri kita, adakah kita ini benar-benar memahami, kenal sangat-sangat siapa pengatur kita. Nanti dalam kubur nanti, soalan pertama yang akan ditanya adalah Man Rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Siapakah pengatur kamu? As good as kita ni sedang ditanya, sepanjang kita hidup di atas muka bumi ni, soalan tu di dalam kubur. Sepanjang kita hidup di atas muka bumi ni nanti, Allah melalui malaikatnya akan bertanya kepada kita, siapa pengatur engkau? Waktu tu kita nak jawab, sekarang kita boleh jawab. Waktu tu nanti, macam mana kita nak jawab? Yang nak jawab bukan mulut, yang nak jawab adalah batang tubuh kita nanti. Yang akan memberi jawapan adalah kaki, tangan, anggota badan kita, kecuali mulut. So di situ, Man Rabbuka. Man Rabbuka tu siapa pengatur kamu? So sekarang ni saya nak bawa kita ni, nak tarik perhatian kita semua untuk kita mengenali pengatur kita. Untuk kita mengenal pengatur yang pertama sekali yang kita jumpa once kita keluar daripada perut mak kita. Siapa pengatur kita? Kama Rabbayani Saghira. Sebagaimana mereka mengatur aku ketika aku kecil. Itu doa daripada seorang anak. Kita baca apa? Kita minta
keampunan kepada kedua ibu bapaku. Allahumma gfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapaku. Kita minta doa tu kan kepada kita dan kepada kedua ibu bapa kita, dan kita minta Allah mengasihi mereka. Kama Rabb, seperti mana mereka Rabbayani, mereka mengatur. Ada orang kata mereka mengasihiku. So di situ ini yang menariknya. Kenapa daripada perkataan itu? Sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Ada orang terjemah macam tu. Tapi Rabb ini kalau kita panggil murabbi, murabbi adalah orang yang mendidik. So murabbi jadi mendidik, Rabb itu pengatur, Rabb itu pun dipanggil pencipta, Rabb itu pun dipanggil sebagai Tuhan. So ini banyak tetapi yang paling tepat dan paling cantik untuk diterjemahkan adalah Rabb itu sebagai satu pengatur. Daripada Rabb keluarnya perkataan rububiyah, itu adalah pengaturan, peraturan, Rabbil alamin, yang mengatur sekalian alam. Rabb yang menjadi pengatur kepada urusan kita seharian. So di situ kita nak kembali balik cek siapa pengatur kita. Yang pertama adalah ibu dan bapa. Daripada lahir, macam mana diatur kita ini sebagai seorang bayi, sebagai seorang kanak-kanak, sebagai seorang anak remaja, sebagai seorang dewasa, sampailah kita berkahwin. Kita diatur. Jadi kita nak kena cek balik pengaturan ibu dan bapa kita tu. So ayat mana yang kita nak kena buka? So kita kena pergi melihat kepada kisah yang ada pada cerita Luqmanul Hakim. Saya tak buka semua ayat berkenaan cerita tentang pesanan-pesanan, nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada ibu dan bapa, kerana saya akan buka satu kelas ni. Ni kita akan buka satu kelas khusus, kelas kepada kita membincangkan rahsia nasihat Luqmanul Hakim. Itu satu. Bila kelasnya, wallahualam, itu di masa depan nanti kita akan buat. So di situ boleh masuk dan boleh enroll secara online. Yang tu nanti. So yang ni kita nak nampakkan dia punya mukaddimah. Mukaddimah kita nak membaca macam mana ayat-ayat tersebut bermula. Okey. So kat mana kita nak tengok ayat dia? Okey, saya akan buka share screen ni. So kita tengok surah Luqman. Dia cerita Luqman, dia mesti pergi kepada surah Luqman. Okey, kita tengok pada ayat 13. Okey, saya share screen ya. Kita tengok dekat ayat 13. Surah Luqman surah 31. Sebelum ada yang bertanya, surah Luqman tu surah berapa ustaz? Biasanya ada orang yang akan tanya macam itulah. Sebab apa? Sebab kita tak biasa dengan numbering surah 31 Okey. Kita tengok sekejap. Okey, dah jumpa siapa yang dah komen tu? Okey, surah Luqman 31. Allah kata apa? Kita tengok ayat yang 13. Wa'iz, dan ketika qala Luqmanu libnihi, berkata Luqman kepada anaknya, wahwa ya'izuhu, dan dia memberi pelajaran. So di sini bila Luqman berkata kepada anak, di situ disertai dengan mau'izah. Di dalam ikut perkataan ni ya'izuhu ni pelajaran. So mau'izah itu adalah dalam kata lain, maksud lain, mau'izah ni adalah satu pelajaran, satu pendidikan, satu nasihat. Kalau kita biasa dengar perkataan itulah. Pertama sekali yang kita kena tahu, pesanan seorang bapa kepada seorang anak, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Kita nak kena pesankan kepada anak kita, jangan engkau persekutukan Allah. First, kena tahu apa maksud sekutu. Sekutu itu menduakan sistem, duakan sistem, menduakan Allah. So kita ada dua pilihan. Pertama, sama ada kita melihat sistem itu adalah sistem datangnya daripada Allah, atau sistem itu datang daripada selain Allah. So sekarang ini dia ada dua sistem. Menduakan Allah ni sama ada kita ambil yang datangnya daripada Allah,
Kalau akhir zaman, kita kata lawannya adalah Dajjal lah. Tapi bukan, sebenarnya Taghut. Kalau Taghut, tengoklah surah berapa? 2 ayat 256 contohnya. Kalau kata kita ni Allah tegur jangan sampai jadi macam kera dan babi, Allah kata dalam 5 ayat 60. Okey, tak nampak kat situ ada muka saya. Okey, tak apa. Kita buat solo boleh. Okey, saya buang dulu muka saya tu. Okey, 2256, 560 dinampakkan tentang jangan kita mensyirikkan Allah. So, kalau nak sistem Allah, make sure kita diberi pilihan. Sama ada kita nak sistem Allah atau kita nak pilih sistem jahiliah. Jahiliah tu dah masuk sistem Taghut. Taghut akan memperkenalkan kita balik kepada fasa-fasa jahiliah yang lama, lalu dijadikan jahiliah yang moden. Dia akan kenalkan balik riba, dia akan kenalkan balik zina, dia akan kenalkan balik LGBT, dia akan kenalkan balik judi, arak, dia akan kenalkan balik segala budaya-budaya nenek moyang yang dah lama hilang, dia akan perkenalkan balik benda tu supaya dia akan mendatangkan satu budaya baru tetapi membawa kita kembali sesat sebagaimana orang-orang terdahulu. Itu Taghut. Taghut itu bicara orang-orang yang akan menjadikan kita kembali seperti kera dan babi. Kan ada orang Yahudi yang dah bertukar menjadi kera. Jangan kita tengok fizikalnya kera, cuba tengok kera tu macam mana. Kera tu, antara perangai kera ni adalah, pertama sekali, kalau dapat bunga, dia akan hancurkan bunga tu. So kalau kita dapat Quran, apa kita buat? Kita tak hargai Quran itu, tak appreciate. Bagi benda yang cantik, benda yang baik, kera ni dia tak pandai untuk menghargai, tak pandai untuk mensyukuri, dia buang benda tu. Sama tak perangai kita macam orang? Tu perumpamaan tu. Sama juga dengan kera sumbang. So sesuatu yang Allah dah jadikan baik, cantik, dah ada dalam sistem yang dah betul-betul indah, tetapi kerana dia jadi kera, maka sesuatu yang dia buat itu sumbang. Kalau tengok semua orang, kalau kata 99 orang ni kan baik, dia seorang saja yang tak baik contohnya. Kalau kata Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat, sujudlah kepada Adam. Siapa yang jadi keranya? Iblis. Kenapa jadi kera? Tak nak sujud kepada Adam. Itu contoh bahasa Allah kepada kita. Macam mana kita nak baca perumpamaan? Kera dan babi itu adalah satu perumpamaan. Jadi bila jadi babi, dia melampaui batas. Apa jadi? Contoh macam apa berlaku kepada Iblis. Bila Iblis tak nak sujud kepada Adam, itu dah menunjukkan sikapnya yang toro. Toro tu sombong tak? Itu panggil Taghut kan? Itu dalam kategori Taghut. So dia menjadi orang yang sombong. Sombong sebab apa? Dia rasa dia lebih tinggi daripada Adam. So bila dia tak nak sujud, dia dah mula jadi kera. Kera lagi, okey lagi. Tapi bila dia declare dengan Allah, aku akan sesatkan semua keturunan Adam ni sampai kiamat. Dia dah mula melampaui batas. Dia dah mula melampaui batas. Kau dah lebih ni. Kan? Iblis dah mula lebih. Kan? Tak sujud tu boleh lagi. Boleh diampunkan lagi. Tapi bila dah melampaui batas, kena. Okey? Tu antara benda yang kita kena faham. Adakah kita ini pun nak jadi perumpamaan yang sama seperti Allah nampakkan? Adakah kita dah ada satu batas? Allah dah bagi batas-batas. Itu dipanggil hudud. Tilka hududullah. Allah nak memberi kita satu batas, satu guideline, rules, boundaries and limitation. Tetapi adakah kita sudah melampaui batas tersebut? Kalau dah melampaui, maka kita kena kenal lah siapakah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Okey? Adakah kita kera? Kera ni dia terkinja-kinja kan? Dia perangai dia lain macam sikit. Dia habit dia lain daripada yang lain kan? Kalau duduk dalam pack, dia nampaklah bisingnya kan? Macam mana dia perangai dia, suka buat huru-hara, tu kera kan? Kalau jumpa yang buntut merah tu, lagi sakit hati. Tu kera. Okey? Monyet ke, kera ke, semua spesies dia lah. Alright? So di situ kita nak kena kenal sikap dan juga perangai yang dinampakkan Allah. Macam saya nampakkan tadi, bila Allah menggunakan sesuatu perkataan di dalam Al-Quran, pasti Allah sudah menampakkan sifat dan sikapnya, perangainya sebagai satu pembuktian dan penjelasan kepada kita. Jangan tengok Quran dalam ayat dalam Quran tu semata-mata.
Tengok juga dekat luar ni, tengok perangai kera tu macam mana, tengok perangai babi tu macam mana, kotornya dia, teruknya dia, semua yang sampai Allah haramkan dia terus. Kotornya dia sampai kita tak dibenarkan untuk makan dia. Sampai macam tu. So, adakah kita ini golongan-golongan yang sebegitu? Ingat balik konsep makan dan minum. Allah menghalalkan makan dan minum, tetapi jangan sampai melampaui batas. So, ada benda-benda yang kita kena baca konteksnya dalam sudut bacaan yang berkaitan. So, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar sesuatu yang zalim, yang sangat besar. So, kalau kata hari ni Allah kata jangan ambil riba, tiba-tiba engkau pergi ambil riba, dah melampaui batas tak? Dah melampaui batas dan menyembah tagut contohnya. So, ibu dan bapa berhati-hati. Kadang-kadang kita tidak sedar kita sedang melakukan satu kezaliman. Padahal ayat ini pesanan kepada anak. Kalau anak 10 tahun, dia tak mampu untuk kita sampaikan benda ni. Tapi kalau kita fikir, ingat semua yang masuk kelas parenting, kita semua ni nak kena bela anak kita sampai umur berapa tahun? Cuba ingat balik. Cuba ingat balik sampai umur berapa yang kita kena bela anak kita? Sampai umur 40 tahun. So, kalau umur 40 tahun, wajar tak kita faham yang kita kena pesan ke anak kita, tak semesti dia tu seorang budak. Tak. Termasuklah anak kita tu pun sebagai ibu dan bapa. Kalau anak kita tu umur dia 30 tahun, masih anak tak untuk kita? Masih anak. So, jangan kita tengok ayat ini hanya selalunya kita duk bayangkan. Saya rasa kita terlalu duduk dalam satu kondisi, kita bayangkan anak tu is budak. Selalu macam tu. Betul? Kita selalu bayangkan ayat ini turun untuk budak. Kita tak bayangkan peranan kita sebagai seorang bapa yang menanggung anak sampai usia dia 40 tahun. Di situ benda yang kita nak kena betulkan. Sebab kita duk bayangkan, pergilah kursus mana pun, pergilah program apa pun. Saya dulu kecil-kecil pun sama juga. Saya masuk program yang sama, kita pernah. Cuma penyampaian itu selalunya menjuruskan meletakkan diri kita sebagai seorang budak. Tahu, dia akan meletakkan kita, kalau program-program buatlah waktu sekolah dulu kan, sekolah-sekolah dulu, ni dia bacakan ayat ni, surah Luqmanul Hakim ni, dia akan titik kita sebagai anak. Anak maksudnya anak yang budak-budak. Kita kena dengar cakap mak bapak, kita jangan tinggalkan solat ni. Tak. Ada tak yang umur 40 tahun anak yang tak solat? Ada. Ada tak anak umur 30 tahun yang tak solat? Ada. Maksudnya, ceritanya, walaupun budak orang dah jadi bapa budak, tapi tetap lagi berperangai yang menyebabkan pesanan-pesanan yang disampaikan Luqmanul Hakim ni is valid untuk anak tersebut. So, kita jangan tertipu dengan benda-benda macam ni. Kita kena baca semua ayat ini sesuai dengan definisi yang ditetapkan Allah daripada ayat-ayat yang lain. Okay? So, sekarang ni kita dah mula buka sikit, widekan sikit kita punya istilah. Ni saya nak nampak kan ni. Kita jangan jumut. Buka luas-luas. So, anak tadi pun jadi ibu bapa tak? Jadi ibu bapa. Anak tadi pun dia akan membesar, dia akan mula menggunakan akalnya. Once kita dah jadi bapa, kita ada anak kita, so kita sebagai bapa pesan kepada anak kita yang jadi bapa untuk dia pesan kepada anak-anak dia. Di sinilah peranan untuk kita melihat surah 2 ayat 170 dan surah Yasin surah 36 ayat 6 itu dia akan bergabung. Ni dia punya orang kata apa? Dia punya sifir dia. Macam mana kita nak melihat satu-satu ayat yang kaum yang tidak pernah disampaikan petunjuk kepada mereka. Kita link dengan surah 36 ayat 6 pula. Nenek moyang dipanggil bapa-bapa yang tidak pernah diberi peringatan kepada mereka. So, dua ayat ni klik. Sekarang ni kita duk rasa, kita duk bagi peringatan kepada anak. Kita lupa yang kita ada bapa-bapa, ibu-ibu, mak bapak yang tidak pernah diberi peringatan. Sebab apa? Sebab kita sangka ayat ini hanya untuk anak. Itu satu poin yang kita nak kena betulkan. Alright? So, dah nampak Boleh faham? Okay? Kita pun adalah anak. Saya ni walaupun anak, saya ni bapa orang tak? Bapa orang, anak 5 dah, nak masuk 6. So, walaupun mak saya pesan kepada saya, tetap pesanan itu daripada seorang ibu kepada anak. Walaupun umurnya dah dekat 40 tahun.
So ini kita nak kena faham. Okey. So pesanan kedua, wa wasaina, dan kami wasiatkan. Okey, di sini kita kena perhati apa yang kita nak kena faham bila dinampakkan perkataan wa wasaina. Di sinilah halusnya Allah menyelitkan pesanan daripada kisah Luqmanul Hakim itu. Di sini bukan lagi cerita Luqmanul Hakim yang biasa macam kita faham. Di sini ada perkataan yang kita kena lihat. Pesanan dan wasiat itu datang daripada perkataan kami. Sebila kami, dia bukan lagi seorang individu seperti Luqmanul Hakim. Dia adalah satu institusi. Institusi kerasulan bercampur dengan institusi yang Allah berikan kepada manusia untuk memimpin manusia. Nabi itu membawa risalah. So institusi kerasulan itu, dia adalah mewakili satu jemaah nabi-nabi dan rasul yang menyampaikan dakwah seruannya melalui Allah, melalui malaikatnya, maka jadilah kami. Jadi kami itu termasuklah Luqmanul Hakim pun di dalam kami itu tadi. Okey. So kami mewasiatkan manusia. So Allah melalui malaikatnya, melalui rasulnya, melalui orang-orang yang solehnya, melalui mereka-mereka yang nak melaksanakan perintah Allah ini, kami ini adalah institusi yang nak menyampaikan seruan dakwah. Jadi kita kena kenal, ada beza aku dan kami. So kami ini nak membawa manusia keluar daripada kejahilan. Apa dipesan kepada ibu bapanya? Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapanya. Kami mewasiatkan manusia terhadap kedua orang tuanya. Okay? Kepada orang tuanya, dia kena faham mak bapaknya ni telah pun mengandungkan mereka dengan lelah. Ambil balik surah 46 ayat 15 yang kita buka dalam program sebelum-sebelum ni. Relatekan ayat ini dengan ayat 46, 15. Di situ kita akan nampak 40 tahun tadi. So di situ kita boleh relatekan anak tadi. Jangan kita sembang cerita anak ini cerita tentang budak kecil. Kalau budak itu sampai 40 tahun, itu masih pada tanggungjawab ibu dan bapa. Sebab di sini, kalau tengok di sini dinampakkan dia menyapihnya sehingga 2 tahun. Amaini. Kalau tengok dekat ayat 46-15, dia dinampakkan menyapih sehingga 30 bulan. Ada konflik tak? Tak ada konflik. Dua-duanya tepat dan betul. Tak ada masalah. Untuk dia, agar dia bersyukur kepadaku, walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya masir. So kita diminta jadi orang yang jelas. Kita ni adalah orang-orang yang sedang memandu anak-anak kita untuk membawa peranan sebagai seorang ibu dan bapa suatu masa nanti. So kita kena install kepada anak kita. Tanggungjawab kita sebagai ibu dan bapa, kita install kepada anak kita untuk mereka menjadi orang yang tahu macam mana nak membawa diri sebagai seorang anak. Di atas kita ada wali. Ini peranan wali. Wali yang akan memastikan sampai anak tu umur 40 tahun, dia tahu akan peranan yang dia bawa. Sampai umur 40 tahun, anak itu menjadi seorang wali. Wali kepada anak-anak dia pula. Macam mana nak memimpin keluarganya nanti. Okey, so ni kita relate kan. Okey, tengok ayat seterusnya, ayat 15. Saya tak buka banyak. Saya nak buka sampai satu ayat ni sahaja. Ayat yang ke-15. So, pay attention, fokus. Dan jika, lihat Allah kata, wa in jahadaka. Di sini kita nak bagi satu penekanan. Saya kecilkan sikit. Alright, supaya semua nampak apa intipati ayat 15 ni. Okey, sikit lagi. Sebab nak bagi nampak. Okey, nampak Cuma dekat situ tak nampak lah tusyrika bi. Okey, tak apa, nanti kita akan kecilkan sikit. Hujungnya tak malun Okey, ingatkan saya. Bima kuntum tak malun. Okey, saya screenshot.
So di sini benda yang kita nak kena nampak, Allah berkata kepada kita, dan jika keduanya memaksa kamu. Okey. Di sini ada satu perkataan jahadaka. Dia bukan sekadar perkataan yang suruh buat paksaan, bukan dalam bentuk paksaan. Dia dengan niat jahat tau. Dia dengan niat untuk lain daripada kebaikan. Itu jahadaka. Dia suruh bukan buat dengan bentuk pemaksaan saja. Dia suruh tu dengan tujuan yang buruk. Ala bahawa tusyrika. Ni kalau kita ada mak bapak yang suruh pula kita ni buat jahat. Bukan buat baik, bukan ajak berjihad di jalan Allah, tetapi suruh kita buat jahat. Jadi wa'in, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah. Okey. Apa-apa yang tidak ada bagimu dengannya ilmu. Jadi perintahnya kita ni tak ada ilmu. Mak bapak suruh kita buat sesuatu yang kita tak ada ilmu. So dosa dan tanggungannya jatuh pada siapa? Jatuh pada mak bapak. That's why saya suka tadi untuk relate benda ni dengan surah 36 ayat 6 tadi tu dengan surah 2 ayat 170. Kita ni diperintahkan oleh mak bapak kita untuk tusyrik. Sebab apa? Sebab mak bapak pun asalnya mereka tidak ada ilmu. Tambah mak bapak zaman sekarang pula, bila semua daripada kalangan kita banyak menyerahkan kepada third party. Kita suruh mak bapak ni, kan, mak bapak ni dia suruh anak pergi sekolah, tetapi dia tidak ada follow up apa yang dia belajar di sekolah. Anak dapat ilmu, tetapi mak bapak tak ada ilmu pula macam mana nak guide, macam mana nak bantu, macam mana nak selamatkan anak-anak kita daripada ilmu yang salah, ilmu yang batil, ilmu yang tidak betul, benda yang tidak mendatangkan manfaat kepada anak kita. Ada benda yang baik yang anak kita absorb, itu dah cukup. Tetapi tugas ibu bapa jangan sekadar cukup, kita tambah baik lagi. Itu yang penting sebagai ibu dan bapa. Kalau dapat Quran, takkan kita nak biarkan anak kita cuma dapat Quran itu sekadar dia boleh membaca dengan baik tetapi tak faham. Saya mengambil contoh saya sendiri. Saya tak ambil contoh orang lain. Saya duduk dalam keluarga yang biasa-biasa. Lahir dalam keluarga yang mak saya memang kuat dalam urusan agama. Memang sangat-sangat. Mak saya tu memang betul-betul lah. Kalau kata dalam urusan solat dia apa semua, memang mak saya jaga betul-betul lah. Even saya tu kena bedal lebih banyak dengan mak saya banding ayah saya. Ayah saya dia punya figure dia, kesalahan-kesalahan yang berat yang tak boleh mak saya handle baru dia pass kat ayah saya. Sebab tu kita takut dengan ayah, kan. Ayah berdehem saja kita dah faham dah, kan, benda yang akan menimpa kita di masa depan, kan. So itu kekuatan dan abal hakam yang ada pada bapa. Tapi di situ mak dan ayah dia masih mengharapkan kepada pendidikan di luar. Sebab apa? Sebab kapasiti mak bapak dia tak mampu untuk memberikan pendidikan yang formal kepada anak. So apa-apa saja yang dapat di sekolah, harapan dia dah jadi lebih baik daripada dia. Kita ni, kita dapat, kita jadi lebih baik daripada mak bapak kita dari segi kefahaman ilmunya, kefahaman agamanya, apa semua. Tapi apa saja kita dapat dekat luar tu, kita tak boleh tegur mak kita. Sebab apa? Sebab anak mana boleh tegur mak, kan, kecuali kita dengan siasah kita menyampaikan sesuatu itu dengan bijaksana. Kita cakap dekat sekolah ustaz cakap macam ni, ustaz cakap gini. Jadi sepatutnya mak buat macam ni, kita kena bagi. Tapi mak pula dia akan ada rasional je. Dia akan cakap pula, hang buat apa yang hang tahu, mak buat apa mak tahu, kan. Tapi kadang-kadang kalau dia dengar cakap kita, dia akan ikut cakap kita. Sebab apa? Sebab pada pandangan dia yang kita dapat itu satu version yang terkini. Tapi bila kita bawa sesuatu yang baru pada dia, dia susah untuk nak menyampaikan balik sebab kapasiti dia dah tak sama dengan kita. Tambah bila kita dah masuk universiti, kita dah belajar pondok, kita dah explore sendiri apa semua, ada benda yang kita tak boleh cakap dekat mak kita. Sebab apa? Sebab kalau kita cakap, dia tak sampai level kefahaman mak. Itu kita letaklah
itu ibu bapa kita yang dahulu. Sesuai dengan surah 36 ayat 6, surah 2 ayat 170. Sesuai dengan mak bapak kita dulu. Sebab apa? Mereka pun bukan golongan-golongan yang mendapat petunjuk. Tak sama macam kita. Sekarang ni isunya adalah kita. Kita ni adalah ibu bapa moden yang hidup sesuai dengan zaman kita. Zaman anak-anak kita. Trendingnya, anak-anak semakin canggih, mak bapak pun canggihnya sama. Anak tu pakai iPhone 6, kan? iPhone 6 apa sekarang dah 12, kan? Anak dah pakai iPhone 12. Mak bapak ada yang masih lagi pakai handphone yang belum digital, kan? Belum lagi yang canggih-manggih. Tapi adakah kita hanya nak perhatikan saja anak tu lepa saja dengan ni lepa ni lengah jugalah, cerita lalai juga. Adakah kita nak biarkan anak tu hanyut saja dengan dunia dia tanpa kita sebagai ibu dan bapa upgrade diri kita sesuai dengan kematangan anak? Ni cabaran. So di sini apa yang saya nak kaitkan, ceritanya adalah cerita ilmu. Dan jika keduanya memaksa kepada menyekutukan Allah yang bagi kamu tidak ada ilmu dengannya. Sekarang ni anak tu tak ada ilmu, mak bapak yang mengajak anak buat benda yang buruk, maka janganlah kamu mentaati kedua-duanya. So di sini perintah besarnya adalah jangan taat. Ini cabaran. Tak semua anak-anak mampu untuk menilai dan nampak benda tu dari sudut yang dia boleh yakin dan percaya. Sebab tu sekarang ni cabaran dia, kita tak sedar sebenarnya banyak benda yang kita buat pada anak-anak kita dan anak-anak kita tak ada ilmu. Kalau anak-anak kecil, contohnya anak-anak kecil selalu saya nampakkan tentang ibu dan bapa yang tak pakaikan anak-anak ni tudung daripada usia kecil. Dia ada orang kata budak tu kecil lagi, apa dia tahu? Ini mak bapak punya pattern. Apa budak tu tahu? So kena tak dengan ayat ni? Apa budak tu tahu? Budak tu kecil lagi, kan? Budak tu kan dia bukannya tahu apa. Kan kadang-kadang orang tua-tua kita dia cakap macam itulah. Tapi isunya adalah habit kita sebagai mak bapak yang tidak mahu untuk meletakkan batas dan hudud daripada awal. Daripada kecil kita tak meletakkan sesuatu batas yang anak-anak tu dia boleh accommodate sampailah dia mencapai usia mumayyiz. Mumayyiz ni masuk umur 7 tahun. 7 tahun dia dah boleh bezakan. Dia sampai dia boleh beza, dia kata, baru dia tahu kenapa mak kita ni pakaikan kita tudung, contohnya. Kita kenalkan anak-anak kita dengan televisyen, contoh. Anak kita, dia tak tahu televisyen tu apa. Sampailah kita kenalkan televisyen tu sebagai satu saluran hiburan ke, satu saluran untuk informasi yang berguna ke, satu saluran pendidikan ke, atau satu saluran yang melalaikan. Anak-anak tak tahu. Sampailah kita kenalkan dia remote, sampai kita kenalkan dia channel. So nak diamkan anak, kita pun buka channel Cartoon Network. So budak-budak pun tengok kartun. Dia tak kenal tu kartun. Kita yang kenalkan dia kartun. Dia tak kenal siapa. Kalau kita tengoklah player bola ke apa semua. Anak saya sampai hari ni pun dia tak kenal bola. Dia kenal bola, tapi dia tak tahu pun tentang permainan bola. Sebab apa? Kita tak kenalkan dia dengan permainan bola. Dia cuma kenal bola. So kita cuma kenalkan barangnya, kita tidak kenalkan permainannya. Itu contoh, kan? Anak-anak kita tidak kenal game sebab kita tak kenalkan dia game. Dia tahu ada handphone, tetapi dia tak tahu dalam tu ada game. So kita yang memperkenalkan apa yang dalam tu ada. Kalau hiburan YouTube, kan? YouTube ada banyak tak? Banyak. Ibu bapa yang kenalkan dalam YouTube tu Upin dan Ipin. Yang kenalkan kepada anak-anak itu Didi and Friends. Siapa yang kenalkan? Mak bapak. So anak-anak ada ilmu tak? Tak ada ilmu. So di sini adalah cerita tentang ketaatan. So bayangkan bila mak bapak kenalkan sesuatu benda itu, anak-anak punya ketaatan akan hilang. Cuba kita perhatikan berapa ramai daripada kalangan anak-anak kita ni yang ketaatannya kepada Didi and Friends tu lebih tinggi pada kita. Ini cerita ketaatan tau. Ketaatan. Dan kita tak sedar sebenarnya kita sedang mensyirik. Mensyirik tinggi ayat ni. Risau nak sebut. Sebab apa? Sebab mensyirik tu bunyi macam, ui besarnya. Ni perbuatan yang besar ni. Ini dah jadi confirm neraka. Tak, mensyirikkan tu adalah menyekutukan Allah.
So kita menyekutukan mak bapak pula. Anak-anak dia akan menyekutukan mak bapak. Antara Didi and Friends dengan suara mak bapak, suara Didi and Friends tu lebih kuat daripada mak bapak. Anak boleh diam kerana Didi and Friends berbanding anak diam bila dengar suara mak bapak. Mak bapak berletih lah macam mana pun, pumpang suruh diam, jangan naik sana, jangan lompat, jangan main ini, jangan ni. Tiba-tiba kita kata, okey, jom mak buka Didi and Friends. Cakap je buka Didi and Friends, berebut datang depan mak dia dengan mudahnya. So anak-anak bukan tunduk kepada mak, anak-anak tadi tunduk kepada Didi and Friends. Ni bahasa kita, cara mudah, cara moden nak memahamkan siapa yang anak kita sedang taat. Anak tak ada ilmu, anak kecil tak berakal. Tapi hari ni kalau kita tak tengok pada definisi dan fasa anak-anak yang kecil, kita tengok fasa anak-anak yang besar. Berapa ramai daripada kalangan kita pun masih lagi tidak mengikuti langkah ibu bapa yang mengajak kepada benda-benda yang baik. Mak bapak ajak pergi masjid, mak bapak ajak pergi umrah, mak bapak ajak pergi buat haji, mak bapak nasihatkan benda yang baik. Berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang kadang-kadang retaliate, dia menolak, dia reject benda tu, kan? Kalau kita buat kepada kebaikan pun anak-anak tu dah menolak, dan mereka mencari kesesatan dalam dunia mereka sendiri, kan? Kadang-kadang ada benda anak-anak ni dia boleh faham. Solat solat buat juga, tetapi ada yang berzina. Solat juga, tetapi ada yang dah terlanjur lebih teruk daripada berzina. Ada yang dah minum arak, ada yang dah clubbing. Kemudian dia akan bergaul dalam urusannya ni. Tapi tetap anak yang kita nampak baik, baik, hormat ibu bapa, kan, dengar cakap mak bapak, tapi di belakang kita dia boleh jadi orang lain. Ini benda-benda yang kita nak kena faham. Hanya kerana pendidikan yang kadang-kadang kita ajar dengan hiburan yang berlebih-lebihan. Mempersekutukan Allah ni sebenarnya sangat-sangat besar. Kita jangan lihat mempersekutukan Allah semata, mempersekutukan sistem Allah tu yang kita nak kena faham. Kemudian wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini perintah kepada kita sebagai seorang anak. Kalau mak bapak tak boleh nak bawa kita kepada satu jalan yang benar, satu jalan yang lurus, Allah kata jangan taat kepada mereka, tapi Allah kata bergaulilah mereka. Wasahibuha, hendaklah kamu menjadi sahabat kepada mereka. Kalau ikutkan sahib itu cerita tentang bersahabat. Jangan menentang, tetapi bersahabatlah dengan mereka. Kalau mereka menentang, mereka mengajak kepada yang tak baik, mereka mengajak kepada jalan yang tak baik, mereka melarang kita melakukan kebaikan, mereka nak kita duduk dalam sistem yang sama, kan? Kita nak keluar daripada riba, dia kata, alah, kau dah jadi pegawai kerajaan ni, apa semua ni, apalah salahnya berhutang. Contohnya mak bapak menggalakkan hutang, padahal anak tak nak hutang, kan? Kadang-kadang ada anak nampak dia nak buat sekolah homeschooling, kan? Dia nampak anak-anak ni nak ditarik keluar daripada sistem yang ada ni, tapi mak bapak kata dah elok-elok ada sekolah apa semua tu, kan? Hantar je lah ke sekolah. Sekarang kan zaman kita kena belajar homeschooling. Mana tahu lepas PKP ni kita rasa lebih selesa ajar anak kita secara homeschooling berbanding kita nampak ada reason ni, saya panggil underlying reason, benda yang merasionalkan perbuatan kita. Kita nampak ada sebab kenapa anak-anak kita jadi rosak bila dia masuk ke dalam sistem pendidikan yang salah. Kita nampak pergaulan dia di sekolah, pergaulan dia di universiti apa semua, anak dah mula jadi yang lain daripada biasa. So kita nak tarik balik dia dengan sistem homeschooling. Ada orang kata, tak apalah, buat bisnes je lah, tak payah kerja dengan syarikat-syarikat tertentu, kerajaan ke swasta ke semua, tak apa, duduk dengan ayah buat kerja. Sebab apa? Kita rasa dengan dia di depan mata kita, itu lebih menyenangkan kita sebagai mak bapak. Nampak anak depan mata, besar depan mata, berbanding kita hantar dia keluar. Jadi ini semua adalah pilihan. Kalau kita ada mak bapak begini, hargailah mereka yang nak selamatkan kita. Dan kita pun kalau sebagai mak bapak, carilah jalan untuk menyelamatkan anak kita berbanding kita mengajak mereka melakukan sesuatu yang salah dan menyesal di masa depan. Dajjal dah masuk dalam sistem kita secara keseluruhan. So kita tak boleh elak. Kona kanan, kona kiri, pergi belakang, pergi depan, kita akan jumpa banyak ujian. Kita akan jumpa banyak cubaan.
kita akan jumpa terlalu banyak perkara-perkara yang akan menyebabkan kita jadi orang-orang yang sangat mudah terpelecok. So kita tak tahu ni, kita tak nampak lagi macam mana kita nak menyelamatkan diri kita daripada sistem Dajjal yang semakin ni. Kalau kita ada Quran, inilah satu-satunya jalan yang akan memperkenalkan kita dengan solution yang nak menyelamatkan kita. Quran lah satu-satunya jalan yang akan memberikan kita penegasan, do and don'ts yang jelas. Sebab ayat-ayat Allah ni, dia adalah satu puzzle yang akan mengepung kita supaya kita tak terkeluar daripada sistem Allah. Kalau kata kita ni tak rapat dengan Quran, tak rapat dengan orang-orang yang berilmu, tak kenal Quran, tak kenal Allah tu satulah. Tak kenal Quran, tak kenal ayat-ayat Allah, tak kenal apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, kita dengan mudah saja boleh terkeluar daripada landasan yang Allah dah tetapkan. So di sini kita baca kat sini, kalau ada mak bapak kita, kalau kita nampak ni sekarang ni kita dah mula nampak jalan kita dah baca Quran, kita dah nampak benda yang hak, kita dah mula baca Quran terjemahan, nanti mungkin mak ayah kita dah mungkin persoalkan kita, kau ni sehari dua ni mak tengok baca Quran pun tak ada bunyi je kan, lain macam engkau baca ni. Jadi janganlah kita melawan mereka kan. Sebab apa? Sebab kita faham yang kita baca sekarang ni adalah baca dalam bentuk terjemahan yang kita nak memahaminya. Baca bahasa Arab macam biasa balik, depan dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mak bapak ni kadang-kadang pada fahaman dia, kalau kita baca terjemahan ni tak baca Quran. Ada orang berfahaman macam tu. Sebab kita ni kena tahu kita dalam proses mengkaji. Bila mengkaji, kita sedang menggali sesuatu yang kita nak membaca dengan harfiah. Kita membaca dengan kefahaman. Kita tidak lagi baca seperti konvensional. Kita baca bahasa Arabnya untuk kita melagu-lagukannya. Tidak. Kita baca, kita tengok apa keyword-keyword yang ada pada Al-Quran yang akan memahamkan kita macam mana kita nak membaca dengan lebih jelas. Itu kaedah yang kita nak. So kalau mak bapak kata, bacalah Arabnya saja kan, pahala kan dah dapat banyak dekat situ, pun tak salah. Hormatilah dia. Okey, di situ pergaulilah mereka dengan bijaksana, dengan siasah. Kadang-kadang orang tua-tua yang lama-lama ni, mereka tak terdedah dengan kaedah pembacaan begini. So hormat mereka. Di situ Allah pesan, di situ kata apa? Maka pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Wattabi', ini pesanan Allah yang seterusnya. Apa Allah pesan? Ni pesanan ni. Dan ikutilah sabil, jalan man, orang yang anaba, mayyunib, Allah kata. Allah lebih mengetahui siapa yang nak mendekat, nak kembali balik kepada aku. Ni Allah guna ni. Kalau pandai rajin baca, tengok surah 42 ayat 13. Ada istilah anaba ni. Rajin pergi tengok kat situ Okey, 42 13. Siapa yang nak kembali balik kepadaku? Macam mana nak kembali? Tengok, sekarang ni ada dua perkataan kembali dalam ayat yang sama ni. Pertama, anaba ni. Kemudian, marji'ukum. Ni jadi tempat kembali. So, apa yang nak bezanya? Bezanya di sini, summa ilayya marji'ukum. Ada ismu makan kat sini. Roja'a ni, kembali. Sebenarnya dalam bahasa Melayu mudahnya, tempat kita merujuk. Kan? Roja'a bahasa Arab, rujuk bahasa Melayu. Orang Melayu pinjam perkataan Arab, tempat rujuk. So kalau kata tempat kembali, kita nak rujuk kepada siapa? Kalau ni tak apalah, saya akan balik kepada mak bapak saya dululah. Maksudnya saya akan balik kepada mak bapak saya tu, maksudnya saya akan merujuk balik kepada mak bapak. Bukan kita kena balik kampung pun. Kita akan tanya dulu mak bapak kita. Kita akan refer balik mak bapak kita. Itu cerita tentang rujuk. Itu namanya rujukan. So kemudian kepadakulah marji'ukum. So kita ni nak tahu kita buat salah ke tidak, betul ke tidak, nak tahu kita ni tepat ke tidak, kita ni dalam keadaan landasan yang betul ke tidak, kita kena tengok di mana tempat kita kembali. Kat mana? Jangan ingat kita mati nanti. Jangan ingat dekat akhirat nanti. Sebenarnya benda tu adalah di dalam Al-Quran. Tempat kembalinya kat mana? Kita cek balik Al-Quran. Sebab lalu aku akan beritahu kamu. So Al-Quran inilah yang nak bagi tahu kita. Kita ni betul ke salah?
Kita ni buat benda betul ke salah? Mak bapak kita buat benda betul ke salah? Kita ni sebagai anak, kita ni sebagai ibu dan bapa, kita ni buat benda betul ataupun salah dalam pendidikan, dalam pelaksanaan agama, dalam urusan-urusan harian kita. Betul ke salah? Dah ada dalam Quran. Masalah kita tidak baca Quran dan kita fahami apa yang Allah dah guide kita. Dah guide mengikut jalannya. Bukan sirat lagi, sabilullah. Mengikut perintah Allah, mengikut cara Allah, kehendak Allah. So itu sabil. So kita nak tahu betul ke tidak kita, go back kepada tempat rujukan. So rujukan kita apa? Kitab dan sunnah. Rujuk balik apa yang Allah sebut dalam Quran. Nak tahu mak bapak betul? Rujuk Quran. Nak tahu anak betul ke? Rujuk Quran. Nak tahu dulu betul ke salah? Rujuk Al-Quran. Dan dia akan menyampaikan, memberitahu kepada kita. Siapa dia? Allah tak bagi tahu dah daripada langit. So Allah dah sampaikan semuanya di dalam Al-Quran, di dalam kitab. Untuk apa? Untuk kita jelas do and don'ts-nya. Bima kuntum ta'malun. Saya tertinggal dekat bawah ni ada perkataan ta'malun. Okey. So bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kamu kerjakan. So nak tahu bicara amal, bicara hasil. Apa kerja kita tu, kita lihat kepada amal kita. Ada tak penghasilannya? Adakah hasil yang baik atau hasil yang buruk? Adakah kita buat benda tu berdasarkan kehendak Allah ataupun tidak? Apa kerja yang kita buat tu? Contoh, kalau hari ni kita ada loan riba, itulah apa yang kita kerjakan. Tengok dalam Quran, Allah kata halal ke haram? Allah kata haram. Ada tak rujukannya? Ada. Kalau kita lihat orang berzina, zina tu salah ke? Tak. Salah. Ada tak tempat rujukannya? Ada dalam Quran. Allah kata salah. Allah, kita tengok orang tu melampaui batas. Oh, kita pun kata, ni kau ni babi betul kau. Kalau mulut orang terlupa kan? Perkataan babi tu dah jadi satu sumpahan yang memang dah biasa kita sebut. Kita pun sebut perkataan tu. Kadang-kadang orang tak boleh sebut perkataan yang macam tu. Kadang-kadang kita eja. B-A-B-I betul kau ni. Contohnya kan, saya bukan nak cakap sesuatu yang kata-kata kotor, tetapi Allah sebut tak dalam Quran? Allah sebut. So kalau Allah sebut, manusia kena sebut tak? Manusia kena sebut. Tetapi dengan konteks yang betul. Bukan kita sebut untuk menyumpah, untuk mencaci. Di sini atas dasar akademik. Okey, ni lagi kata, ganah betul Syauqi Hasan ni kan. Mutawif rare betul ni. Suka dia je cakap benda tu openly. Tak, saya bercakap berdasarkan akademik. So di sini kita nak nampakkan, kalau kata benda tu, kenapa sampai dia boleh jadi macam tu? Kenapa secara akademik yang kita cakap dia macam tu? Allah sebut sampai Allah jadikan engkau seperti kera dan babi. Why? Sebab ada ayatnya, ada tempat rujukannya. Bila engkau ini mengikuti tauhid, bukanlah dia tukar tiba-tiba manusia yang cukup sifat, kaki dua, tangan dua, hidung pun mancung, tiba-tiba Allah tukar dia jadi kera. Salah fahaman kita begitu. Allah tidak menukar begitu, kecuali yang ditukarnya adalah sikap, perangai, habit kita. Sikap yang ada pada kita itulah menyebabkan kita jadi macam mana yang Allah sebutkan dalam Quran. Ada tak tempat merujuk Allah? Allah bagi tahu tak apa yang kita buat? Allah bagi tahu. So nak ajar anak, cara mudah, jangan kita cakap banyak teori-teori yang pelik-pelik. Kita kata, ni kadang-kadang kan kita kecil-kecil dulu, mak selalu kata, Allah kata kan macam ni, Allah cakap kan, Allah kepotong lidah kau. Kita pun, kat mana Allah kata kan? Kita tanya soalan macam tu pula. Anak ni pun perangai macam-macam juga. Tapi di situ mak kita mungkin tak ada ilmu untuk bagi tahu di mana surahnya dan ayatnya. So kita ni ada surahnya, ayatnya begini. Kat mana mak? Ada. Allah kata begini, surah begini, ayat begini. Di sini yang kita nak jadikan kita ni ibu bapa yang bernas. Nas itu dalilnya kan. Jadi bila kita cakap sesuatu yang bernas, ada tak dalilnya? Ada. Tak payahlah kita nak menghafal-hafal surah apa semua. Kalau kapasiti kita tak mampu menghafal, jangan menghafal. Quran sudah lengkap. Quran sudah ada buku teksnya. Quran sudah ada kemudahannya, teknologinya dalam internet kan. Kalau kita buka saja aplikasi dia, buka, masuk surah berapa, tengok ayat berapa, dah ada ayatnya ini. So dah memudahkan tak urusan kita? Dah mudahkan urusan kita. So senang kalau kata kita, yang penting adalah keinginan dan kemahuan kita untuk belajar. At least kalau anak itu melawan, ada tak Allah kata dalam Quran, ini ayatnya? Ada. Tunjuk depan mata, suruh dia baca sendiri. Ini baru jadi ibu bapa yang tahu macam mana nak menggunakan Al-Quran sebagai satu ayat yang hidup, yang duduk di dada kita. Kita tak hafal,
Kita bukan semua otak ni dah kuat untuk menghafal Quran. Tak. Tapi Allah bagi kemudahan tak? Allah bagi. Allah bagi teknologi tak? Allah bagi. Walaupun teknologi ni dasarnya dibuat oleh Tauhid, kita gunakan untuk kebaikan. Kita guna balik apa yang diguna sebagai senjata untuk menguatkan kita. Kita guna balik apa saja teknologi yang dia dah usahakan dan kita manfaatkan untuk diri kita. Facebook, bukannya kita buat, Yahudi juga yang buat. Tapi ramai tak daripada kita guna? Ramai. Tapi ramai tak yang guna dalam keadaan yang salah? Ramai juga. So kita kalau boleh, biarlah kita manfaatkan untuk kebaikan. Nak tulis apa dekat status? Tulislah yang baik-baik, bermanfaat. Sebab Nabi kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. So kalau kata kita tulis nasihat yang baik, ada orang baca, dia dapat manfaat, itu kebaikan. Yang bukan saja dia dapat, kita pun dapat manfaat dia. Okay? Yang menulis akan dapat kebaikan dia, yang membaca akan dapat kebaikan dia. So jangan kita terjebak dengan dunia Facebook yang dicipta Yahudi, yang nak kita lambatkan segala macam cerita kita nak bubuh dekat Facebook tu. So belajar menjadi orang-orang yang berhalus. Halus dari segi penulisan, halus dari segi kata-kata, halus dari segi apa yang nak dikongsikan, halus dari segi apa yang kita nak orang lain tahu tentang kita. Ini walatalattaf, berhalus. Buruk kalau kata kita hari ni tulis macam-macam dekat Facebook, tayang macam-macam dekat Facebook, buat benda yang viral dekat Facebook. Cuba bayangkan 60 tahun akan datang, kalau kita duduk dalam kubur, cucu kita baca status yang pernah kita tulis. Cucu kita tengok gambar yang pernah kita publikkan kepada semua orang. Tengok video kita buat sesuatu yang menyebabkan kita jadi malu. Kita dalam kubur dah, tapi benda tu kekal di Facebook. Anak cucu kita boleh tengok dan cucu kita mempersoalkan. Macam ni ke nenek aku dulu? Macam ni ke atuk aku dulu? Sesiapa yang malu masa tu? Kita dalam kubur dah. Tapi Allah cakap apa tadi? Bima kuntum ta'malun. Allah bagi tahu tak? Allah bagi tahu. Cara macam Allah bagi tahu? Ada tempat rujuk tak? Facebook tu tempat rujuk kita. Apa yang kita kerjakan. So jangan ingat Allah hanya jadikan Quran ini sebagai tempat rujukan teorinya, tapi dari segi pelaksanaan kita dah tunjuk dah apa kita buat dekat Facebook. 6 tahun lepas, 7 tahun lepas, even 20 years ago, Facebook boleh recall balik dan dia boleh bagi tahu kita apa kita buat. So jangan ingat kita tak ada tempat rujuk. So kena berhati-hati, kena faham, kena cari jalan macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak jadi orang yang sangat berhalus sebagai ibu dan bapa. So pesanan ini kita sampaikan, kita nak nampakkan kepada ibu dan bapa, walaupun pesanan Luqmanul Hakim ini adalah pesanan yang kita lihat dia adalah pesanan yang kepada anak, tetapi secara halusnya mesej ni kepada kita yang berstatus sebagai ibu dan bapa pun turut terkesan dengan pesanan ini. Sebab yang nak cakap kepada anak-anak ni kita sebagai mak bapak. So pesanan ini sebenarnya untuk siapa? Pasti pesanan ni untuk mak bapak. Kalau tengok Luqmanul Hakim cakap dekat anak dia. So siapa yang nak cakap dekat anak? Mak bapak. So siapa yang kena dapat dulu informasi ni? Mak bapak dulu. Siapa yang kena pastikan anak tadi tu tidak ikut sesuatu yang tak ada ilmu? Mak bapak tu kena pastikan. So mesej Allah ni jelas sebenarnya kepada ibu dan bapa. Okey? So itu satu pesanan untuk kita semua, insya-Allah. So begitulah, ayat ni saya tak buka habis. So saya reserve sebab saya nampak ini satu sesi yang kita perlukan fokus dan kita perlukan kepada komitmen. Dia mungkin 2-3 jam punya sembang, baru kita layoutkan semua sampai habis, sampai kita jelas. So mungkin ini akan disilibuskan dan akan jadi satu program yang lain dalam program parenting nanti, tetapi khusus tentang macam mana kita nak mentadaburkan keyword dalam program berbayar nanti, insyaAllah. Itu saya punya cadangan lah. Okay? Mudah-mudahan benda ini dipermudahkan dan akan dijadikan sebagai satu landasan ilmu yang kami akan kongsikan hasil daripada pengalaman kami di RPWP sendiri, dalam kita menampakkan macam mana ruang islah yang kita boleh ambil sebagai satu tindakan segera kita sebagai bapa, sebagai ibu, untuk qawam balik, bangkit balik. Qawam tu bangkit untuk menjadi seorang ibu dan bapa yang mengikut peraturan dan juga apa yang sudah ada di dalam risalah Allah, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Sembang-sembang sekejap dia dah 1 jam. Dah pukul 12.30. Okey, kita bagi laluan kepada ibu-ibu yang nak masak, kepada ibu-ibu yang nak pergi ke dapur. Saya minta maaf ambil masa anda waktu begini.
Mudah-mudahan anda menjadi orang-orang yang dapat islahkan diri kepada Allah balik. 1 jam ni tak tahulah cukup tak cukup, wallahualam. Ada perbincangan, ada pertanyaan, ada persoalan, kesan dan pesan, masuk dalam support group kita. Okey, kita masuk ke dalam support group dan kita boleh sembang panjang dekat situ. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita akan mendapat ilmu dan keberkatan untuk kita menjadi seorang ibu dan bapa yang baik, insya-Allah. Itu saja. Esok seperti biasa pukul 11 pagi seperti mana jadual kita yang baru, tapi mungkin tak dapat fix tepat pukul 11. Kalau kata ada perubahan, saya akan maklumkan nanti. Okey, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Hazza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.